Seterusnya, kita pergi kepada bab 2.1.2 iaitu penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana nak menjana atau menghasilkan idea projek? Anak-anak kena tahu ya, terdapat 4 cara semua sekali. Apakah cara-caranya? Kita lihat. Okey, kita pergi kepada penjanaan idea. Cara nak mendapatkan idea bagi menghasilkan produk. Okey, yang pertama, penjanaan idea ini sebenarnya adalah berdasarkan pada alam sekeliling ya, melihat kepada alam sekeliling, meniru bahan di persekitaran dan menukarkannya ke dalam bentuk produk. Jadi contoh yang diberi ialah sangkar burung. Okey, pernah lihat tak sangkar burung? Siapa pernah lihat kat kampung-kampung ke? Syifa pernah tengok Muhammad pun pernah tengok. Okey, sangkar burung ni pandai kan burung tu buat dengan hasil kesabarannya, hasil kreativitinya. Burung pun kreatif ni tengok. Okey, Tuhan dah bagi dia idea macam mana nak bentuk sangkar. Okay, so daripada bentuk sangkar ni, okey, orang ataupun pencipta produk ni jadi ilham. Bagaimana nak buat satu produk yang sangat menarik, unik, okay, seperti sangkar burung ni sebagai satu tempat untuk berehat ataupun tidur ataupun duduk-duduk. Ni biasanya terdapat di mana ni? Kalau macam ni biasa syarikat pelancongan ni yang buat Kalau kat rumah-rumah ni cikgu tak tahulah pula kalau ada rumah-rumah yang ada sediakan tempat duduk, tempat berehat seperti ni. Kalau yang ini ada. Okey, ni betul. Yang ni memang ada. Kat rumah cikgu pun ada. Sebab cikgu tengok pun macam seronok je. Okey, adalah juga cikgu dapatkan ni satu. Okey. Boleh nampak tak anak-anak? Boleh. Okey. Boleh. Boleh Okey, thank you. Okey. Baik, seterusnya dia meniru apa yang di persekitaran, dia terjemahkan dalam bentuk produk. Okey, seterusnya. Okey, menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, seperti di sini sebuah tayar. Okey, yang biasanya digunakan di sini. Kenapa tayar? Sebab tayar ni sebenarnya benda yang banyak kali orang dah tak pakai. Okey, asyik kalau bocor ke, kalau memang dah rosak ke tayar ni, memang kadang-kadang tu dah ataupun dah haus, dia punya bunga dia dah tak boleh pakai, dia terpaksa buang. So nak buang ni pun kadang-kadang pun kita tak nak buang, kita biasa bagi kepada syarikat, kepada kedai-kedai kita bagi sebab mana tahu mereka nak guna untuk apa-apa projek lah. Tapi kalau awak tak nak bagi pun, tak nak buang pada ataupun bagi pada syarikat tu, kedai tu, awak boleh tukarkan dia kepada bentuk yang lebih berguna, yang mungkin awak boleh letak di halaman rumah awak, mungkin boleh letak di awak design, awak buat, lepas tu awak boleh letak di taman-taman permainan ke, macam tu. Ataupun kalau macam ni kan, kalau ni memang dia ubahlah menjadi satu alat permainan ni, seperti kanak-kanak main duduk dalam ni. Okey, ni boleh diletakkan di taman permainan lah. Kalau yang ni, tayar tu dijadikan seperti pasu bunga. Kreatif okey, dan yang ni pun sama jadi pasu bunga. Dan cikgu jemput dan ada bentuk meja ni. Okey, tayar pun boleh jadikan sebagai meja. Okey, dan nak lagi cantik ada banyak di kalau awak ada masa, awak boleh search internet. Meja tu pun dia dah design ke macam-macam. Jadi bentuk yang sangat menarik. Jadi itu namanya menterbalikkan fungsi satu alat. Kalau tayar tu boleh digunakan pada kenderaan, jadi kalau tak nak guna tayar tu,
dah tak boleh guna tayar tu, kita gunakanlah untuk benda lain yang lebih, yang ada manfaat, yang boleh beri manfaat kepada manusia. Okey. Jadi itu dia cara nak menjana idea. Okey, dah dua Okey, sekarang kita masuk yang ketiga. Cara nak menjana idea. Menukar saiz objek. Okey, contoh yang diberikan di sini adalah sebuah bendera, okey, dengan yang ada tiang Okey, bendera yang bertiang. Okey, selalunya besar kan, nampak besar. Kita susah nak capai, kita susah nak pegang bendera tu. Tapi sebenarnya jika kita fikir secara positif, secara kreatif, kita tukarkan bendera ni kepada bentuk yang lebih kecil yang kita boleh letak di mana-mana tempat yang kita nak, seperti di dashboard kereta, di cermin kereta ke, di bumbung kereta ke, ataupun di rumah-rumah ke, di meja ke. Okey, ataupun yang ni tengok tangan pun boleh pegang bendera ni. Jadi kita boleh gunakanlah di mana-mana saja. Okey, atau yang ni spek mata. Ni spek mata hiasan lah ni kalau anak-anak ni sukalah agaknya dia main guna spek mata macam ni dia gambar bendera Malaysia. Okey, ini contoh. Okey, menukar saiz objek, dan banyak lagi yang lain lah yang kita boleh buat Apa lagi? Menukar saiz objek seperti cikgu bagi contoh kelas cikgu, kita bangunan KLCC, orang luar negara dia suka dia kalau nampak bangunan KLCC ni, dia kata Malaysia very good, because Malaysia got the tallest building in Asia. Okay, itu contoh KLCC. Jadi sekarang KLCC ni oleh kerana orang suka, kita reka dia kepada bentuk yang lebih kecil, yang boleh pegang, yang orang boleh letak di kabinet ke, yang orang boleh letak di kereta ke, orang boleh letak di mana-mana. Jadikan dia sebagai macam satu gift. Bangunan KLCC tu, Twin Tower tu. Okey, jadi itu maksud dia. Saiz yang besar yang awak tak boleh pegang tu, awak jadikan dia kecil yang awak boleh pegang. Macam itulah. Jadi kita boleh letak dia di mana-mana. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Okey. Yang ni boleh faham ke? Boleh, cikgu. Okey, thank you. Bagus. Kalau ada soalan boleh tanya je Okey, kita dah tiga cara dah untuk menjana idea menghasilkan produk. Jana idea tu maksudnya nak menghasilkan idea, nak dapat idea. Itu maksud jana. Okey, yang seterusnya yang keempat, cara nak menjana idea ialah dengan menterbalikkan kedudukan. Contoh di sini ialah baju. Ni sebenarnya sehelai baju, okey, baju jaket Baju jaket ni dia 2 in 1. Kenapa 2 in 1? Sebab luarnya boleh dipakai, okey. Ni luar dia dalam bentuk simple, dalam bentuk yang mungkin untuk kalis hujan. Boleh digunakan. Okey, jika kemudian bila diterbalikkan jaket tu boleh jadi pula bentuk yang lain. Ni mungkin boleh bawa pergi ke mana ni Cikgu Rizwan kalau baju macam ni? Berjalan pergi berjalan. Okey. Boleh jadi ni jaket untuk hawa sejuk. Macam pergi ke Merah Highland, Genting Highland ke kan. Bolehlah pakai corak yang begini. Okey, jadi itu maksudnya 2 in 1 lah, atau menterbalikkan kedudukan. Okey? Ada soalan? Saya nak tanya boleh? Cikgu Rizwan pula nak tanya. Okey. Sebab tak ada soalan dia saya tanya. Apa beza menterbalik kedudukan dengan menterbalik fungsi? Menterbalikkan kedudukan dan menterbalikkan fungsi. Apa beza? Ada siapa nak jawab? Ni yang ni fungsi. Menterbalikkan fungsi. Contohnya, tayar diubahkan menjadi pasu bunga. Okey, kalau yang ini menterbalikkan kedudukan, baju diterbalikkan bahagian dalam menjadi baju hujan. Ada siapa? Kelas Cikgu Rizwan nak terangkan nak cuba jawab. Apa bezanya tu Cikgu Rizwan?
beza dia kalau yang menterbalikkan fungsi ni, kita tukar fungsi dia kekal terus. Fungsi yang ditukar tu akan jadi kekal. Kalau menterbalikkan kedudukan, fungsi dia akan boleh kembali kepada fungsi diubah-ubah. asal. Dia akan kembali kepada fungsi asal. Contoh kalau macam kita transformer kan, robot tu boleh jadi kereta boleh jadi robot balik. Itu menterbalikkan kedudukan lah. Tapi kalau menterbalikkan fungsi, kalau robot dah jadi kereta dah tak boleh jadi robot balik. Dia dah jadi kekal. Jadi kereta terus kereta lah sampai bila. Ya. Bagus juga tu. Penerangan yang jelas. Yang lain faham ke? Faham cikgu. Boleh faham Faham cikgu. Okey, jadi soalan cikgu, soalan tambahan cikgu Sarina. Okey. Yang mana satukah yang mempunyai kadar penggunaan produk yang lebih lama? Maksudnya dia sentiasa boleh diubah suai. Yang mana satu sentiasa boleh diubah suai? Yang menterbalikkan kedudukan ke yang menterbalikkan fungsi? Menterbalikkan kedudukan. Menterbalikkan kedudukan. Betul. Okey, betul ya. Menterbalikkan kedudukan yang sentiasa kita boleh asyik ubah yang itu sebab dia memang dah dibina dalam keadaan macam tu. Sebab tu disebut 2-in-1 ataupun 3-in-1. Okey, sebab dia sentiasa boleh diubah. Okey, bagus siapa yang jawab tadi?